Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak murid sekalian, Ustazah akan mengajarkan pelajaran 2, tajuk amanah dan adil. Ustazah berharap semasa murid menonton video ini, murid ada dengan buku, bersama-sama dengan buku ya. Pada muka surat 7 yang menceritakan tentang adil. Okey, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, ni kita dah cerita ayat Al-Quran yang menceritakan tentang suruhan berlaku adil dan juga amanah. Okey, ada 2 perkara saja yang penting, iaitu amanah dan adil di dalam ayat tersebut. Kita dah cerita yang ni, seterusnya hari ini kita pergi kepada tajuk adil. Okey, adil. Maksudnya adil. Apa maksud adil? Adil bermaksud memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa ada keraguan. Hukum berlaku adil adalah wajib. Jika tidak berlaku adil, kita sudah dikira berdosa. Okey, apa dia contoh-contoh adil? Aspek keadilan ini maksudnya antara contoh-contoh situasi-situasi di mana yang kita perlu berlaku adil. Okey, contoh yang pertama adalah memberi hak kepada orang lain. Hak bermaksud hak itu apa yang sepatutnya kita perlu dapat, apa yang sepatutnya kita dapat daripada orang lain. Contohnya antara murid dan juga guru. Okey, sebagai seorang murid datang ke sekolah, apa yang sepatutnya murid perlu dapat? Iaitu pembelajaran daripada guru-guru, cikgu mengajar. Itu hak murid. Murid datang sekolah mesti mendapat pembelajaran. Jika guru tu sengaja tak nak mengajar murid, sengaja tak nak mengajar, jadi bermaksud di situ guru itu sudah tidak berlaku adil. Boleh faham? Itu yang pertama. Okey? Kemudian yang kedua adalah dalam menetapkan hukum. Adil dalam menetapkan hukum. Tengok yang color coklat ni. Adil dalam menetapkan hukum, contohnya apa? Contohnya bila berlaku sesuatu kesalahan, contoh. Okey, bila berlaku sesuatu kesalahan, jadi kita perlu menghukum sesuatu kesalahan itu menurut apa yang sepatutnya, hukuman yang sepatutnya. Okey, jadi adil dalam menetapkan sesuatu kesalahan. Contohnya, Nabi Muhammad SAW ada bersabda yang bermaksud sekiranya Sayyidatina Fatimah binti Muhammad mencuri, sekiranya anak Nabi Muhammad itu mencuri, Fatimah, nescaya akan aku potong tangannya. Bayangkan di situ. Ini Nabi Muhammad sendiri bercakap, bersabda, kalau anakku Fatimah mencuri, nescaya aku sendiri akan potong tangannya. Walaupun bermaksud di sini, walaupun dengan anak sendiri, walaupun dengan adik-beradik, saudara mara, jika berlaku kesalahan, apa-apa kesalahan yang sepatutnya kena potong tangan, maka kena potong tangan juga. Ini hukuman pada zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad, kalau mencuri kena potong tangan. Jadi kalau hukumannya kena potong tangan, maksudnya kena potonglah. Itu barulah dikatakan adil. Tapi kalau tak nak potong, sebabnya anak aku, bermaksud di situ sudah tidak berlaku adil. Boleh faham anak-anak murid sekalian? Okey, kemudian kita tengok yang warna hijau. Hijau ni bermaksud adil, contoh adil dalam perbicaraan. Ni dalam perbicaraan, dalam mahkamah ni. Kita nak tentukan, kita bawa pesalah-pesalah. Kita nak tentukan siapa yang salah. Dalam kes membunuh, contoh. Peguam membawa bukti-bukti. Okey, nak tentukan siapa yang salah.
Jadi kalau contoh peguam itu membawa bukti yang salah atau sengaja membawa bukti yang salah, bermaksud peguam itu sudah tidak berlaku adil. Jadi keputusan pun sepatutnya dia yang membunuh, oleh kerana bukti yang salah tak jadi hukuman. Bermaksud di situ tidak berlaku adil kerana ada penipuan. Boleh faham anak-anak murid sekalian? Kerana sikap tidak adil tu, sepatutnya kita berikan apa yang sepatutnya. Kalau dia membunuh, kita kena bawa bukti yang betul. Kalau sepatutnya kena hukum gantung, kita kena hukum gantung. Kita tidak boleh kurangkan walaupun sedikit. Kalau itulah sepatutnya hukumannya, mengikut peraturan lah, peraturan di dalam melakukan kesalahan. Boleh faham? Okey, kemudian menjadi saksi. Ini dalam menjadi saksi, kita dipanggil menjadi saksi. Contoh apa, kes pecah rumah. Siapa yang nampak orang masuk rumah dipanggil. Betul ke awak nampak orang sekian melakukan kes pecah rumah? Kalau dia tidak berkata betul, tidak kalau yang sebetulnya dia nampak tetapi dia menipu, itu bermaksud tidak berlaku adil, kerana takut diugut, takut diancam. Kemudian adil dalam mendamaikan perselisihan. Okey, mendamaikan ni maksudnya bila berlaku pergaduhan, dua orang kawan bergaduh, kita ni menjadi pendamai. Kita nak damaikan dua orang ni. Macam mana cara kita mendamaikan? Kita kena dengar dulu. Dengar dua-dua pihak. Mana satu betul, mana satu salah. Tak boleh kita menghukum seorang ini terus salah tanpa mendengar penjelasan daripada seorang lagi. Boleh faham? Jadi ini kena adil. Okey? Jadi ada 5. Pertama, memberi hak kepada orang lain. Kedua, menetapkan hukum. Ketiga, perbicaraan. Adil dalam menjadi saksi dan adil dalam mendamaikan perselisihan. Okey, faham murid-murid? Seterusnya, apa dia ciri-ciri orang yang adil? Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri orang yang adil. Pertama, macam mana kita boleh tahu dia ni seorang yang adil? Pertama, bijaksana menyelesaikan perselisihan faham. Kemudian yang kedua, arif dan bijaksana dalam perbincangan. Arif, dia tahu dalam satu perbincangan, kita berbincang tentang sesuatu masalah. Okey, seseorang ini, ketua ini tahu, ada pengetahuan dan dia mendengar segala ulasan ataupun segala pendapat daripada ahli-ahli lain. Jadi di situ kemudian dia akan tentukanlah mana yang terbaik, bijaksana. Kemudian tolong menolong dalam urusan kebaikan, tolong menolong urusan apa-apa sahaja kebaikan. Okey, contohnya ini ciri-ciri orang yang adil. Okey. So, sampai sini saja. Ustazah sampai ciri-ciri orang yang adil saja kali ini. Okey, harap-harap murid boleh faham. Okey, sekian terima kasih. Sekian terima kasih. Ustazah akan berikan murid tugasan di dalam buku aktiviti. Okey, itu saja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.